Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Roswari. Nombor metrik 058023. InsyaAllah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem senat. Istilah bagi sistem senat ini mempunyai dua istilah. Istilah yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat, iaitu ataupun yang lebih dikenali sebagai Parlimen. Istilah yang kedua adalah senat moden. Untuk istilah yang pertama iaitu Parlimen, ianya berfungsi untuk melulus dan meminda undang-undang. Ia juga turut berfungsi untuk memeriksa dasar-dasar kerajaan dan meluluskan bajet kerajaan dan lain-lain lagi. Senat moden lazimnya berfungsi sebagai kamar ataupun tempat perbahasan kali kedua. Ia berfungsi untuk meluluskan rang undang-undang yang digubal di Dewan Rakyat. Ahli senat dipanggil sebagai senator. Tempoh jawatan bagi seseorang senator adalah 3 tahun dan boleh dilanjutkan kepada 2 penggal. Contoh senat yang paling popular ialah senat Amerika Syarikat dan senat Rom. Seseorang senator itu perlulah aktif mengambil bahagian di dalam mesyuarat yang mana dia adalah ahli. Ini bermaksud seseorang senator itu perlu aktif ataupun giat mengambil bahagian dalam perkara yang mereka mahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiq Syami bin Muhammad Ridwan. Nama metrik 058456 daripada kos Diploma Sejarah dan Tamadun Islam. Baik, pada hari ini saya akan membentangkan ataupun membicarakan tentang Dewan Senat zaman Daulah Osmaniyah. Dewan Senat zaman Daulah Osmaniyah. Baik, sebelum kita membicarakan tentang Dewan Senat zaman Daulah Osmaniyah, suka untuk saya memberitahu ketika zaman Daulah Osmaniyah terdapat satu undang-undang yang menaungi seluruh kerajaan Empayar Turki Osmaniyah, iaitu dipanggil sebagai Qanun Sulaiman, yang diperkenalkan oleh Sultan Sulaiman I. Undang-undang ini telah berkat kuasa ke seluruh kerajaan Turki ketika itu tanpa mengira bangsa dan agama. Kewujudan undang-undang ini juga telah menunjukkan keterbukaan kerajaan Turki Osmaniyah sebagaimana ajaran Islam yang menganjurkan supaya menjaga hak dan kemerdekaan rakyat tanpa ada yang terkecuali. Baik, pengumpulan Qanun Sulaiman ataupun boleh dipanggil sebagai Dewan Senat ketika itu sebab fungsi Dewan Senat ialah untuk menggubal undang-undang. Qanun ini mula digubal pada suatu era yang dikenali sebagai era Tanzimat yang membawa kepada pelaksanaan Qanun Asasi atau Undang-Undang Asas. Ia juga dikenali sebagai Perlembagaan 1876 atau Perlembagaan Pertama Turki Osmaniyah. Perlembagaan ini digubal oleh golongan muda Osmaniyah dan dilaksanakan pada 23 November 1876 di seluruh Turki ketika itu. Baik, itu saja daripada saya. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Ismail bin Muhammad Fauzi. Nombor pelajar 058761. InsyaAllah pulang kami akan menerangkan tentang vaksin. Maka pada saya adalah pengenalan bahagian vaksin. Maka sejarah secara ringkas tentang vaksin daripada barat, sejarah vaksin daripada barat. Edward Jenner menjalankan eksperimen pada tahun 1796 yang menyebabkan penciptaan vaksin cacar pertama beberapa tahun kemudian dan menggantikan variolasi sebagai pencegah untuk cacar. Dia mendapati bahawa penyakit cowpox cacar lembu yang merupakan sebagai lepuh ataupun gelembung beralir yang terbentuk pada ambing lembu, yakni yang dekat tetek lembu, tapi hilang dalam waktu yang singkat, memberikan ketahanan tertentu pada tubuh manusia. Maka ini adalah vaksin pertama secara klinikalnya yang diciptakan daripada manusia, daripada barat. Dan daripada sudut Islam pula, sejarah vaksin
jika Barat mengenali vaksinasi pada kurun ke-18, umat Islam lebih awal mengenali vaksinasi, dan bentuk idealisme dan pengalaman khususnya di zaman Khalifah Islam Uthmaniyah. Kenyataan daripada Abu Al-Tayyib Al-Mutanabbi wafat pada 354 Hijrah. Beliau berkata, saya telah melemparkan pada masa lalu dengan harga diri sehingga hati saya berada dalam lapisan bangsawan. Saya menjadi begitu jika saya terkena panah, anda memecahkan bilah pada bilah. Maka daripada sudut sejarah Islam pula, vaksinasi ini adalah merupakan satu fahaman ataupun idealism supaya umat Islam ini tidak, orang panggil, percaya kepada perkara-perkara yang boleh percaya kepada perkara-perkara yang dapat membantu kita dalam mencegah sesuatu perkara. Maka itu daripada sudut pandang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Basit bin Zahari dan nombor metrik saya adalah 058 dan 096. Okey, jadi pada kali ini saya akan menyambung pembincangan daripada rakan-rakan saya dan mungkin dan yang terakhir. Okey, jadi tajuk saya adalah sistem senat yang dijalankan pada zaman kini. Okey, jadi saya ambil contoh ni daripada dua negara. Okey, yang pertama adalah negara kita sendiri dan Malaysia, dan negara Amerika Syarikat. Okey, yang pertama Malaysia. Okey, dalam Malaysia ni Dewan Senat dia terbahagi kepada dua, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, jadi Dewan Negara ni, jadi saya akan menumpukan pada Dewan Negara. Okey, Dewan Negara ni terdapat 70 ahli senator dan 26 ahli ni dipilih melalui pengundian negeri, dan 44 orang ahli lagi dipilih dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Okay, jadi mereka ni ahli senator yang ada dalam Dewan Negara ni bertugas ditugaskan untuk mengkaji semula dan meluluskan rang undang-undang yang dibawa naik oleh Dewan Rakyat. Selain itu, untuk Dewan Negara ni juga mereka ni mempunyai kuasa dan pengaruh yang lebih besar dalam soal sesuatu rang undang-undang yang bertujuan dalam membuat pindaan kepada perlembagaan Malaysia. Okey, jadi untuk Dewan Senat, untuk sistem senat di Malaysia ni, segala sistem ni main dia adalah Dewan Negara. Dewan Rakyat ni bertugas juga cuma dalam mewujudkan undang-undang baru, tapi Dewan Negara ni akan meluluskan, akan menapis apa semua yang patut. Okey, jadi yang seterusnya negara Amerika Syarikat. Okey, negara sistem senat untuk Amerika Syarikat, dewan tertinggi ataupun dewan yang paling utama dalam Amerika Syarikat ni, dan terdapat dua, dan salah satunya adalah perundangan Kongres Amerika Syarikat. Okay, tempat persidangan yang diadakan di Dewan Senat ni berlaku di Washington, di Amerika. Lepas tu sistem dalam dewan mereka ni mempunyai lebih kurang 100 orang ahli, yang mana mereka ni perlu mencapai majoriti sebanyak 15 orang, termasuk naib presiden. Okey, kumpulan politik juga terdiri daripada Demokrat yang memiliki 48 ahli dan Bebas memiliki 2 orang ahli. Ini merupakan bilangan bagi majoriti, manakala bagi Republik memerlukan sebanyak 50 orang ahli. Okey, jadi seterusnya sistem pengundian merangkumi 5 pilihan raya peringkat negeri, dan 5 negeri yang terlibat adalah Washington, California, Georgia, Maine dan Louisiana. Okey, jadi itu adalah sistem senat di Amerika Syarikat. Okey, sekian, terima kasih.